Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu? Waalaikumsalam. Boleh. Okey, baik. Hari ini tanpa membuang masa, kita sambung kepada gangguan kepada koordinasi badan. Ya, kalau kamu lihat buku teks muka surat, cuba buka buku teks muka surat 152. Ya. Dia sehingga 160. Dalam buku teks tu 152 sampai muka surat 160. Maka hari ni kalau kita habiskan modul ni, maknanya habislah bab 7. Maksudnya kita belajar seminggu saja bab 7. Modul cikgu ni ringkasan sahaja, detailnya ada pada buku teks. Okey, kita lihat kepada gangguan kepada koordinasi badan. Okey, dah ready dah? Dah. Okey. Pengambilan dadah. Ya, pengambilan dadah di luar kawalan boleh mengganggu fungsi badan dan menyebabkan ketagihan. Ya, dadah ini boleh menyebabkan ketagihan, ya. Dadah seperti morfin dan steroid adalah di bawah pengawasan doktor dan boleh mengubati penyakit. Maksudnya nak cerita bahawa dadah ni bukan semuanya negatif. Ada baiknya juga kerana ia dapat mengubati penyakit. Contoh seperti morfin dan steroid. Okey, ada 4 jenis dadah. Cikgu rasa cikgu suka formula ni. HIP. Tapi cikgu tak tahulah kamu suka yang mana satu. HIP, H-I-P-P ataupun PIP. PIP. Mana-mana satu. Cikgu, kamu rasa kamu suka yang mana? PIP ataupun HIP? PIP. PIP. Okey. P yang pertama adalah penenang. Dadah penenang. P yang kedua adalah perangsang. I inhalant. Dan H halusinogen. Jadi ada 4 jenis dadah PIP. Ya? Boleh tak? PIP. Penenang, perangsang, inhalant, halusinogen. Okey, kalau penenang, kesan dia melambatkan pergerakan impuls. Okey, detailnya kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 153. Tu detail tu lah, menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Jadi pengguna akan merasa mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Boleh rujuk buku teks. Modul cikgu ni yang ringkas saja, maksudnya kamu ingat point. Kalau dadah penenang, dia melambatkan pergerakan impuls. Dia tenang. Pesakit, kalau andai kata pesakit kanser contohnya, disuntik dadah penenang, jadi dia tidak akan berasa sakit, dia akan rasa mengantuk dan dia boleh berehat. Macam tu. Okey, kalau perangsang, dadah perangsang kesan dia mempercepatkan pergerakan impuls pula. Ya. Tengok dalam buku teks muka surat 153. Mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan, pengguna akan berasa sangat yakin, ya, dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Ini contoh kalau penyalahgunaan dadah di kalangan atlet. Nak lumba lari ke kan, dia nak berasa yakin, dia nak berlari dengan pantas. Jadi bila dia salah guna, itulah dia ambil dadah perangsang. Ya, kerana dadah perangsang kesan dia mempercepatkan pergerakan impuls. Okey, yang ketiga adalah inhalant. Ya, inhalant menyebabkan khayal. Okay, kalau dalam buku teks dia kata apa? Bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Biasa orang hidu gam kan? Hidu gam kan? Hidu gam itu inhalant lah. Okey? Menyebabkan halusinasi
Oh, terbalik. Inhalant ini menyebabkan halusinasi. Okay, potong semula. Marah tak ni? Cikgu suruh potong semula ni. Tak. Menyebabkan halusinasi. Menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, peparu dan ginjal. Ya? Itu inhalant. Okey, jika halusinogen pula, dadah jenis halusinogen mengubah laluan impuls di dalam otak. Menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi. Jadi halusinogen ni memang sangat bahaya kerana dia menjejaskan persepsi. Itu yang kes dia khayal dan dia boleh membunuh. Sama seperti juga inhalant ni tadi. Menyebabkan halusinasi, ada bisikan-bisikan sehingga kan penagih dadah ini sanggup untuk membunuh. Menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Ni halusinogen. Dia sama juga macam berhalusinasi lah. Okey, boleh tak? Ada 4 jenis dadah. PIPih. Penenang, perangsang, inhalant, halusinogen. Penenang melambatkan pergerakan impuls. Perangsang mempercepatkan pergerakan impuls. Inhalant menyebabkan halusinasi. Halusinogen menyebabkan khayal. Okey? Baik. Kita ulang balik PIPih tadi. P tu untuk apa? Penenang. Penenang. Okey, P yang kedua? Merangsang. Okey, I? Inhalant. H? Halusinogen. Halusinogen. Okey, sekarang ni kamu dah kenal 4 jenis dadah. Tapi kamu juga kena tahu beberapa contoh bagi setiap jenis dadah ni. Kalau boleh 2 lah. At least 1 pun jadilah. Kalau dapat 2 lagi bagus. Okey, contoh penenang. Biasa kalau kita nak marah, kita sebut apa? Main game je sebut tu. Binatang tu. Benda apa? Betul. Kan? BABI tu kan? Itu tengah marah tu kita tenang ke tak sebenarnya? Waktu kita tengah marah, kita tak tenang. Tapi berlainan dengan dadah ni, cara nak ingat lah. Penenang Barbie. Turat. Nama dadah dia barbiturat. Contoh barbiturat. Lagi satu penenang adalah morfin. Ni yang cikgu cerita tadi. Pesakit kanser tahap 4 ke. Dia nak bagi hilang kesakitan tu, dia suntik morfin. Okay. Perangsang contohnya adalah kafein dan amfetamin. Kena sebut lah. Cikgu selalu suruh kamu menyebut kan. Kena sebut. Bila kita selalu menyebut, sentiasa di bibir kita, insyaAllah kita akan mengingat lah. Amfetamin tu perangsang. Contoh lain kafein. Macam orang yang suka minum kopi kan. Kafein, dia rasa tenang. Okay, inhalant. Contohnya gam. Dan bahan gas. Cat ke, ada orang dia suka hidu cat, segala macam yang suka dia bau, minyak ke apa, itu adalah inhalant lah. Yang membuatkan dia berkhayal, berhalusinasi. Okey, dan yang keempat adalah halusinogen, contoh pil kuda, ekstasi, ketamin, ketamin halusinogen. Ketamin halusinogen. Yang mana susah nak ingat? Penenang, barbiturat, morfin. Barbiturat, morfin. Perangsang, kafein, amfetamin. Inhalant, gam, bahan gas, cat. Halusinogen, pil kuda, ekstasi, ketamin. Okay. Sampai sini boleh? Boleh. Okay. Terusnya cikgu pergi kepada penyalahgunaan dadah. Ini dadah. Jadi yang jadi tak bagusnya bila penyalahgunaan itu sendiri. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan,
dan penagih akan mengalami simptom penarikan seperti menggigil. Ya. Bila dia tak dapat dadah, dia akan menggigil, dia akan rasa loya, dia akan rasa resah dan sedih. Bukan putus cinta je sedih, tak dapat dadah pun dia akan berasa sedih jika tidak mengambil dadah. Ya. Ini tanda-tanda ketagihan lah. Dadah boleh mengganggu sistem saraf dan menyebabkan gangguan persepsi. Persepsi ni maksudnya dia tidak boleh berfikir dengan waras, ya. Halusinasi dan ilusi. Dadah boleh merangsang atau melambatkan denyutan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Jadi dadah ni dia sangat mengganggu kita punya sistem badan kita, di mana sama ada dia boleh melambatkan denyutan jantung ataupun dia boleh merangsang denyutan jantung kita itu tadi. Okey. Cuba kita tengok kesan denyutan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah jika dirangsang, apa akan jadi? Kita akan lebih bertenaga. Contoh paling dekat lah. Contoh paling dekat adalah minum kopi. Kopi mengandungi kafein. Tapi tidaklah kata kopi tu berbahaya. Kan? Kopi itu mengandungi kafein. Jadi kesan dia kepada orang yang suka minum kopi, dia lebih bertenaga, dia lebih aktif. Ya. Perasaan selain daripada ini bukan kopi lah, ini dadah lain pula. Dia akan menyebabkan perasaan tidak menentu. Dan satu lagi ialah dia bertindak ganas. Ini contoh kalau pi kuda ke, ekstasi ke, dia akan menyebabkan perasaan tidak menentu dan menjadi ganas. Okey. Kesan denyutan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah dilambatkan. Contoh, ambil dadah jenis morfin. Jadi tekanan darah dilambatkan, tekanan darah, denyutan jantung dilambatkan. So, kesan dia, kesan pada denyutan jantung, cikgu ni ulang-ulang cakap. Kesan dia pada denyutan jantung, lambat bergerak balas, mengantuk. Biasa ni pada ubat batuk pun ada kan? Koordinasi otot yang lemah. Ini kalau dirangsang, maka kita akan lebih bertenaga, aktif. Ini jika dilambatkan, kita akan rasa mengantuk, lambat bergerak balas. Okey, boleh sampai sini? Boleh. Untuk detailnya kamu boleh baca di dalam buku teks. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okey, ada 4 kesan dan ada 4 penerangan. Okey, ketidakseimbangan hormon akan melibatkan perubahan fizikal, mental seperti badan terlalu kurus, terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung, kurang daya ingatan. Bahayanya ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan apa yang cikgu sebut ni lah. Terlalu kurus, terlalu tinggi, murung, kurang daya ingatan. Jadi jangan kata kalau hormon itu tidak seimbang, tidak bahaya kepada kita. Ia boleh mendatangkan kemudaratan lah. Okey, kesan pertuturan tidak jelas. Ni lah. Mengganggu bahagian cerebrum, bahagian otak utama kita. Yang menyebabkan pertuturan tidak jelas dan meracau-racau. Okey, terusnya tindakan refleks yang lambat. Melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap sebarang rangsangan lah. Contoh tindakan refleks ni, biasa kalau kaki kita terkena exhaust panas, kaki kita buat apa? Lari. Kaki kena exhaust. Biar je. Ataupun tangan terkena jarum. Biar je. Dia kena jarum ni. Tak. Automatik kita akan menarik tangan kita. Sama juga kaki bila terkena exhaust panas tadi, automatik kaki tu sendiri tanpa berfikir panjang, kaki kita tu sendiri akan terjentat mengalihkan kaki daripada exhaust. Jadi kalau kesan penyalahgunaan dadah, dia akan melambatkan gerak balas tersebut lah. Tindakan jadi lambat semua.
Okey, yang keempat dia menyebabkan hilang keseimbangan. Ya, jadi cara berjalan tidak betul dan terhuyung hayang. Ini kesan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol kepada koordinasi badan. Okey, seterusnya kita lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan pula. Kesihatan fizikal dan mental. Ni koordinasi badan. Koordinasi badan ni jalan terhuyung hayang, pertuturan tak jelas, lambat bergerak balas. Itu koordinasi badan. Kalau kesihatan pula, dia akan menyebabkan sirosis hati, ulcer perut, ulcer kat mulut pernah rasa tak ulcer kat mulut? Tahu tak ulcer kat mulut tu? Tahu. Sakit tak? Ulcer tu dia Tahu. macam pecah kat bibir-bibir, pecah kat bibir, pecah kat lidah, pedih je kan? Itu ulcer di lidah dan ulcer di mulut. Pedih je kita rasa kan? Kalau mak kita suruh letak garam lagi. Okey. Ini ulcer tu berlaku di perut. Tak dapat bayanglah sakit dia macam mana. Kalau kat bibir, kat lidah pun kita rasa sakit kan? Okay, ia akan menyebabkan perlakuan ganas. Ni sebab kesihatan fizikal dan mental ni. Mental tak betul jadi dia akan menyebabkan perlakuan ganas dan halusinasi. Jadi sirosis hati ni penerangan dia yang mana? Sirosis ni adalah hati yang rosak. Kerosakan hati yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Dia tak sihat dah lah. Okay, ulcer perut. Ulcer perut, selaput luka pada perut yang menyebabkan pesakit merasa sakit di kawasan ulu hati, kembung perut dan loya. Ini penerangan bagi ulcer perut. Okey, perlakuan ganas. Kadar metabolisme meningkat dan menyebabkan individu lebih aktif dan bertindak di luar kawalan. Halusinasi, fungsi otak diganggu dan individu akan mengalami halusinasi dan perasaan syak. Ni bahaya ni. Tu yang cerita boleh anak bunuh ibu, anak bunuh ayah, anak yang berhalusinasi, sama ada dia mengambil barang-barang terlarang ataupun mungkin masalah mental. Jadi halusinasi ini sangat bahaya. Okey, dan seterusnya yang terakhir ni lah. Okey, minda yang sihat. Okey, minda ialah, apa itu minda? Kamu dah biasa dengar perkataan minda. Minda daripada istilah sainsnya ialah fungsi otak. Ya, minda ialah fungsi otak. Minda yang sihat ialah keupayaan otak untuk menakul dan berfikir. Membuat pertimbangan dan berfikir. Ciri-ciri individu yang mempunyai minda yang sihat boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Ini ciri-ciri individu yang mindanya sihat. Boleh membezakan yang betul dengan yang salah. Bertanggungjawab. Berfikiran terbuka dan tidak emosional. Sanggup menerima cabaran. Yang firman ni keluar masuk. Mengapa? Okey. Bebas. Internet slow. Bebas daripada prasangka. Ini antara contoh-contoh individu yang mempunyai minda yang sihat. Ada 6 tu, boleh ingat tak? At least 4 ke? Boleh? Boleh. Okey. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi minda yang sihat. Yang pertama adalah minuman beralkohol. Terlalu mengambil minuman alkohol yang berlebihan akan mempengaruhi minda kita. Minda kita jadi tidak sihat. Kita tidak boleh membuat pertimbangan yang wajar. Kecederaan pada otak. Setakat ni kecederaan pada kaki tidaklah sampai mempengaruhi minda yang sihat. Tapi kalau kecederaan di otak, dia akan mempengaruhi minda yang sihat. Okay, penyalahgunaan dadah. Penuaan. Okey, faktor penuaan juga mempengaruhi minda yang sihat. Okey, tekanan mental. Ketidakseimbangan hormon. Hormon ni yang kamu belajar semalam tu, kelenjar endokrin, PTA, PTO. Ketidakseimbangan hormon yang melibatkan proses haid, prahaid dan putus haid. Ini sajalah yang melibatkan ni orang perempuan lah ni.
tak seimbang hormon. Tapi kebiasaan cuba tengok orang perempuan kalau nak datang bulan macam mana. Menyinga dia lain macam, betul tak? Serba tak kena, cakap sikit salah. Sebab bukan kerana individu tu sendiri. Cuma nak cerita bahawa itu adalah kesan daripada ketidakseimbangan hormon. Dalam sebulan, takkanlah selama sebulan itu mindanya tidak sihat. Dalam sebulan itu, kebarangkalian mungkin ada tempoh di mana fungsi badan perempuan itu sendiri nak datang haid, rahat dan putus haid itu menyebabkan hormonnya tidak seimbang. Ada waktu-waktu tertentu sahaja. Jadi orang lelaki kena fahamlah kenapa orang perempuan tu tiba-tiba tiba-tiba berangin je. Disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Sebab orang lelaki kan nak kahwin dengan orang perempuan. Jadi kena terimalah. Kena terima benda ni. Kamu pun dah belajar sains. Dah belajar dah fakta hari ini. Kenapa orang perempuan tu tiba-tiba je berangin. Moody, swing. Inilah antaranya. Kena faham Okey. Kepentingan mempunyai minda yang sihat. Okey, kepentingan kita dapat lihat dalam keluarga, tempat kerja, negara serta masyarakat. Okey, kalau keluarga, kalau minda kita sihat, kita dapat membina keluarga yang bahagia. Lepas tu kita dapat membuat keputusan yang bijak. Menjadi teladan dalam keluarga. Okey. Jika di tempat kerja pula, kita dapat menjalinkan hubungan baik antara bos dan rakan sekerja, menjalankan hubungan baik antara rakan sekerja, menghasilkan kerja yang berkualiti serta berdisiplin. Ini kepentingan minda yang sihat di tempat kerja. Okey, kepentingan minda yang sihat untuk negara, berfikir dengan positif. Mengamalkan cara hidup yang sehat. Mengamalkan nilai keagamaan dan moral. Dapat menjana ekonomi negara. Nampak tak kesan yang baik? Ya? Kepentingan terhadap negara jika kita mempunyai minda yang sihat. Dan seterusnya pada masyarakat, kita dapat belajar menangani kritikan dengan baik. Dan boleh bertolak ansur. Habislah. Untuk detail kamu boleh rujuk dalam buku teks. Seperti mana yang cikgu kata dalam modul cikgu ni, yang ringkas-ringkas sahajalah. Ya? Boleh? Boleh faham tak? Boleh. Okey, apa 4 jenis dadah? 4 jenis dadah apa dia? Salah. Mohon. Terangsang. Jenis sayang, jenis. Penenang. Dan Penenang lagi? Perangsang. Perangsang lagi? Inhalant. Satu lagi? halusinasi. Hallusinogen. Okey. Hallucinogen. Okey. Cikgu nak main game semalam. Okey, jadi cikgu akan sharekan cikgu akan share link itu di ruangan chat. Kelipah bintang nun jauh di sana, sudah pastinya ku pikirkan dirimu. Derung angin bertiupan belagu, ingin ku sampaikan rinduan di hati. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah, dan ku lagukan rasaku. Kucak serentak dengan nadaku, bersama jari temariku, menyeru menari bersama dirimu.
Okey, saya ni saya nak pakai saya 5 berapa ni? Ikut yang ni. Kita dapat lihat kita titik kita dapat. Kucu-kucu serentak Eh, apa tadi? dengan nadaku bersama jari jemariku menyeru Okey, saya ada kita buat lagi kita sampai lagi. diriku. Namamu ku rahsiakan dan telah terbati di hatiku. Kucu-kucu. Okey, tempat yang pertama Laila, tempat yang kedua Aisyah dan tempat yang ketiga Syafiqah cantik. Habis dah. Tadi dia dah set up 7 minit, cikgu pergi buat 10 minit. Jadi lama sikit lah mainan kita tadi. Okey, soalan dia berulang, betul tak? Berulang-ulang supaya ulangan soalan itu menjadikan kamu tahu. Bila kata barbiturat dan morfin, kamu tahu itu dah jenis penenang. Sengaja cikgu ulang-ulangkan soalan. Okey, jadi itu sahajalah untuk topik untuk bab 7. Kita dah habis bab 7 insya-Allah. Lepas cuti sekolah nanti kita sambung bab 8. Dan kamu kena tahu tingkatan 4 kamu ada 12 bab. 12 bab tahu sekarang? Dah habis bab 7, tinggal lagi 4 bab tentang cikgu dengan kamu lah. Jadi minggu depan kita cuti ya. Jangan tanya cikgu kelas sains tak ada ke minggu depan? Tak ada Kita cuti, jaga diri, jaga kesihatan ya, jaga SOP. Semoga kita semua dalam lindungan, rahmat dan kasih sayangnya, kita sentiasa sihat ya. Semoga kita ada rezeki untuk bersua muka di sekolah. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita menamatkan kelas GM ini? Tak ada. Ada. Okey, terima kasih anak-anak yang cikgu sayang. Selamat bercuti. Ada lagi berapa hari sehingga hari Jumaat ini, terus tetap kekal bersemangat ber-PDPR Oh, hari dah live dah. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey.